Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Bapa, kami sudah dipersiapkan untuk beribadah pada hari ini. 主啊，谢谢你，因为你预备我们领受你的话。 Kami percaya Bapa Engkau akan membukakan hati pikiran 我们也 kami 相信你要打开我们的属灵的眼睛， supaya hati pikiran kami dipenuhi dengan firman-Mu. 让我们的心思意念都满足你的话， Kami diberi pengertian bagaimana hidup sebagai orang percaya. 让我们明白成为一个信主，成为你的儿女。 Sertailah ya Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, 求你以你仆人要传扬你的话， supaya firman-Mu itu boleh dipahami oleh setiap 让 kami. 你的话我们每一个人能够听明白。 Terima kasih ya 感 Bapa. 谢主， Dalam nama Tuhan Yesus 靠 kami 耶稣基督 berdoa. 生命祈求， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan membaca bersama-sama Imamat pasal 5. 我们要一起来打开利未记， Imamat pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 7. 利未记yang pasal 5 吧。 Pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 7. 利未记第5章从15节念到第6章第7节。 Bahasa Mandarin membacakan dulu pasal 5 ayat 14 sampai ayat 19. Selanjutnya bahasa Indonesia. 先用中文来念，以后用印尼文来念。利未记5章40节，耶和华晓谕摩西说：人若在耶和华的圣物上误犯了罪，有了过犯，就要照你所雇的按圣所的色格勒拿银子降数全祭牲，就是羊群中一只没有残疾的公绵羊，牵到耶和华面前为赎全祭，并且他应在生物上的差错要偿还，另外加1/5都给祭司，祭司要用赎全祭的公绵羊为他赎罪，他必蒙赦免。若有人犯罪，行了耶和华所吩咐的不可行的什么事，他虽然不知道，还是有了罪，就要担当他的罪孽，也要照你所固定的价，从羊群中选一只没有残疾的公绵羊来，给祭司做赎全祭。至于他误信的那错事，祭司要为他赎罪，他必蒙赦免。这是赎全祭，因他在耶和华面前实在有了罪。 Pasal 6 ayat 1 sampai ayat 5 saja. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 都尽到此，愿神祝福每一位听主的话并且行道的人。 Saudara, sebetulnya minggu lalu kita berbicara mengenai korban penghapus dosa. 其实我们上一次就要讲到一个祭物是赎罪祭， Tapi saudara, oleh karena ada acara KPR maka tema itu kita skip. 但是因为有分信会，那么这个题目我们就拖到今天。 Saudara, korban penghapus dosa itu sebetulnya
untuk perbuatan yang tidak disengaja. 赎罪祭应该是为了那些不故意犯罪的人所做的赎罪祭。 Ataupun perbuatan yang melanggar atau melakukan larangan yang diperintahkan Tuhan. 或者是我们实行了一件事情，上帝不允许我们做的事情。 Misalnya itu dilakukan oleh imam atau pemuka 比 agama. 如说，一个大祭司或者是一个这个宗教领导所犯的错误， Mungkin itu dilakukan oleh umat Tuhan sendiri. 可能这些错误也是我们成为上帝儿女的人实行出来， Mungkin itu dilakukan oleh rakyat jelata, 可 rakyat 能也是 biasa. 因为我们每个百姓所做的一切事情， Mungkin juga dilakukan oleh pemuka-pemuka, maksudnya pemimpin-pemimpin. 也可能是那些宗教或者是社会领导做出的罪恶。 Korban penghapus dosa berkaitan dengan orang-orang yang misalnya mengutuk sesamanya. 赎罪祭也是可以拿来那些彼此咒诅的人， melanggar hal-hal berkaitan dengan kenajisan. 那么赎罪祭就是关于那些已经实行淫乱的事情的污秽事情的人所做的。 Bisa juga melanggar sumpah. 也可能一个人犯了他的这个启示， Saudara, itu semua adalah hal-hal berkenaan dengan penghapusan dosa. 这些事情都是属于那些赎罪祭。 Nah, saudara, pada hari ini kita akan belajar mengenai korban penebus salah. 那么现在我们要一起来思想关于一个祭物，这个祭物叫做赎愆祭。 Saudara, terlalu banyak memang aturan-aturan di perjanjian lama. 那么在旧约也是很多的条例，我们已经知道， Sehingga orang Kristen kebanyakan, maaf ya kita katakan, karena kita ini orang berdosa, kita malas untuk membaca. 所以我们每一个人，因为我们自己是罪人，我们基督徒就对这些事情忽略了，不要再读。 Mungkin karena kita juga tidak terlalu memahami sehingga makin malas untuk membaca. 可能我们对这些旧约的道理没有明白，所以我们也很懒惰去明白。 Tetapi saudara, saya tetap harus menyampaikan firman 但是 Tuhan. 我仍然要把这些事情解释给你们。 Karena itulah dalam Minggu Prapaskah ini kita mempelajari semua mengenai korban-korban di 所 dalam 以我们 perjanjian 当 lama. 还没有进入这个复活节的时候，我们就要开始思想这些祭物的事情， Karena kita harus mengerti, memahaminya. 因为我们应该要明白这些祭物是什么。 Sehingga pada waktu kita memperingati kematian Tuhan, 所以，如果我们纪念主耶稣的死， kita tidak boleh hanya, oh ya Yesus sudah mati untuk saya. 我们不能只知道主耶稣死是为我们， Tapi tidak pernah mengerti semua aturan-aturan 但 dalam 是我 perjanjian 们不 lama. 明白一切圣经所有的规矩道理。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Karena itulah kita tetap harus belajar. 所以我们仍然应该要学习 Apa itu korban penebus salah? 什么叫做赎愆祭。 Itu berkenaan dengan hal-hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. 那么赎愆祭是关于一些东西祭物圣洁的祭物，我们要献给神。 Kalau saudara mengingat khotbah di bukit dari Tuhan Yesus, 如果你知道我们关于我们的主耶稣登山宝训， Injil Matius pasal yang kelima, 马太福音第5章， Tuhan pernah mengatakan demikian. 神曾经说过， Jikalau kamu mau membawa persembahan, 如果你们带祭物要献给神， tiba-tiba kamu teringat masalah dengan saudaramu. 突然间你这样想的，你跟你的兄弟有一些争论， Tinggalkan persembahan 你 itu. 把祭物先放下， Kamu harus temui saudaramu. 你应该先去跟你的弟兄找他。
selesaikan masalahnya. 把你们的争论的事情先解决。 Setelah selesai, 如果你解决以后， baru kamu persembahkan itu kepada 你 Tuhan. 才可以来把这个祭物献给神。 Saudara, perkataan Tuhan itu berkenaan dengan korban penebus salah. 神的话跟这个赎愆祭有一定的关系。 Jadi ketika engkau mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, 当你要献某一件事情给神的时候， persembahan itu bersifat suci adanya. 那个祭物献的祭物是一个很圣洁的事情。 Maka saudara, kau ingat sesuatu, kamu tidak boleh mempersembahkan. 所以，如果你记得一件事情，你不可以随便献给神， Kamu harus bereskan dulu. 你要把你的事情先解决。 Nah saudara, begitu juga dengan hal-hal yang terlarang yang tidak disadari. 也是知道一些我们已经忘记，但是不可以设性的东西， Bahkan berkenaan juga dengan mempercayai sesamanya. 也是关于我们相信别人的事情。 Karena itu saudara, korban penebus salah itu bersifat per kasus. 所以赎愆祭是每一件事情解决的方法。 Jadi saudara, sesuatu yang betul-betul kita lakukan yang melanggar kesucian 每一件 Tuhan. 事情，当我们觉得我们已经违反上帝的圣洁， Saudara, karena itulah kalau kita membaca perjanjian lama, 所以如果我们读了关于旧约这个圣经， kalau kita membaca tentang aturan-aturan korban, 如果我们读关于这些祭物的条规， betapa saudara dan saya semua tidak layak di 所以 hadapan 你 Tuhan. 我完全不合格。 Banyak sekali kita melakukan kesalahan-kesalahan di 我们 hadapan 每个人 Tuhan. 都犯了各种各样的罪恶， Nah saudara, untuk korban penebus salah ini, 所以如果讲到关于赎愆祭， ini ada dua hal penting. 有两件事情很重要。 Tujuan dari Tuhan itu ada dua hal, ini Sang- saudara harus ingat. 上帝有两个最重要的目的，你们应该要记得。 Yang pertama, 第一， menjaga kemurnian hati nurani. 你要保守你良心的圣洁。 Jadi saudara, makna arti korban penebus salah 那么关于这个赎愆祭的意思， adalah supaya orang Israel menjaga kemurnian hati nurani. 让每个以色列人都要保守自己的良心。 Saudara, peraturan dalam kemah suci tidak bisa diganggu gugat. 在会幕里面有很多的条例不能更改， Tidak bisa diremehkan juga oleh umat Israel, bahkan oleh imam-imam. 我们不能以色列人也是大祭司不能忽略会幕里面或者圣幕里面的一些条规。 Mengapa? 为什么？ Karena kesucian Tuhan adalah standarnya. 因为上帝的圣洁是一个已经决定的，不能动摇。 Saudara, pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, 当上帝对摩西说， lalu memberitahukan kepada Harun dan semua anak-anaknya, 就告诉亚伦跟他的孩子们， karena Harun akan menjadi imam besar dan anak-anaknya menjadi imam-imam yang nanti juga akan menjadi imam besar. 因为亚伦要成为大祭司，有亚伦的孩子们要继续成为大祭司。 Kalau kalian setiap hari harus mengatur, salah satunya adalah api dari kaki Dian. 那么你们每一个人都要开始预备香炉里面的火。 Kaki Dian itu apinya tidak boleh padam. 那么香炉里面的火不可以熄灭。 Saudara, kalau kita katakan kaki Dian itu kira-kira wujudnya seperti itu. 香炉好像它的这个形状就好像这些蜡烛的灯。 Nah saudara, kaki Dian itu ketika dinyalakan, kamu betul-betul harus pakai api sesuai dengan perintah Tuhan. 那么如果这个灯要亮的时候，就按照神应该怎么样使这些炉火能够亮起来。
Saudara, perintah Tuhan itu baru dikasih tahu ke mereka. 弟兄姊妹们，上帝的命令就这样告诉了这些以色列人。 Lalu dua anak Harun namanya Nadab dan Abihu. 还有亚伦的儿子，一个叫做拿大，一个叫做亚比胡。 Mereka lupa, mereka langsung melanggar perintah Tuhan. 拿大跟亚比胡，他忘记神的命令，他就违反了神的命令。 Mereka ambil api yang lain. 他们拿别的火， Mereka ambil api asing disebutnya. 那些火是他们完全不知道的火。 Lalu setelah mereka ambil api asing itu mereka nyalakan kaki Dian. 那么将别的火，他们不晓得这个火来点这个香炉， Langsung api dari Tuhan dari langit menyambar keduanya, mati langsung. 因为这个火不知道，所以上帝从天上降火，把这个两个孩子烧掉。 Langsung sudah dua anak Harun, anak nomor 1 dan nomor 2, langsung mati. 这个拿大跟亚比胡，上帝用天上的火把它烧掉。 Tuhan bicara sama Musa kepada Harun. 上帝对摩西告诉亚伦， Jangan bersedih, 你们不要伤心， jangan menangis. 不要哭， Dua anakmu 你的两个孩子， perintah Tuhan. 这是上帝的命令。 Masih ada dua anak Harun yang lain. 还有两个亚伦的其他孩子， Anak nomor 3 dan keempat. 第三还有第四， Itu menjadi pelajaran penting sekali. 这成为他们一个警戒。 Kata saudara, saya pernah ngomong kepada saudara bukan di mimbar. 我曾经告诉你们， Kalau kesucian Tuhan betul-betul diterapkan, 如果上帝的圣洁真正实行在我们世界上， mungkin tidak ada satupun yang bisa berdiri di hadapan Tuhan. 可能每一个人能够站在神的面前， Termasuk saya. 包括我， Karena kita gampang sekali melanggar perintah Tuhan. 因为我们很容易犯了神的命令。 Jadi saudara, kepada Nadab dan Abihu tidak ada kata maaf. 所以对这个拿大还有亚比胡，上帝没有完全没有可怜，没有赦免他们， Seolah-olah juga tidak ada kesempatan memperbaiki. 好像没有给他们机会悔改。 Mengapa? 为什么？ Karena ini pelanggaran kesucian Tuhan. 这是因为违反了神的圣洁。 Seolah-olah Nadab dan Abihu itu ingin meremehkan, menghina kesucian Tuhan. 因为拿大跟亚比胡已经忽略了上帝的圣洁， Karena itu saudara, dalam korban penebus salah, 所以在这个赎愆祭里面， sebetulnya di sini masih ada tanda petik Tuhan masih memaafkan. 其实在这里面有一个说明，神还是可怜他们。 Karena apa? Korban penebus salah itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak disengaja. 因为赎愆祭跟那些不故意犯罪的事情有关系。 Kalau Nadab dan Abihu jelas sengaja. 如果拿大跟亚比胡他是故意的犯罪， Karena sudah betul-betul dikasih tahu, baru dikasih tahu langsung lupa. 因为刚刚警戒他们，他们已经忘记。 Baru dikasih tahu langsung melakukan yang berlawanan. 刚刚告诉他们，他们做了那些违反神的命令。 Saudara, karena kita ini semua orang yang gampang lupa. 弟兄姊妹们，我们每一个人都很容易忘记， Apalagi berkenaan dengan firman Tuhan. 尤其是关于神的话， Kita sering gampang lupa. 我们常常忘记。 Karena itulah dalam korban penebus salah ini, Tuhan sebetulnya masih memberikan pintu maaf kepada semua orang Israel. 所以在这个赎愆祭里面，还有一点点的空间，上帝可以赦免、可怜你们。
Sehingga ketika mereka tidak sengaja melanggar hal-hal yang kudus. 如果某一个人他不故意犯了上帝的圣洁， Ketika mau mempersembahkan sesuatu. 他要献某一件事情的时候， Ketika mereka melanggar secara tidak sengaja perintah 当他 Tuhan. 们不故意已经犯了上帝的罪、上帝的命令的时候， Disinilah saudara Tuhan meminta bangsa Israel untuk selalu menggunakan hati nurani. 所以在这里，神常常叫以色列人：你们要用你们的良心。 Saudara, Tuhan memberikan hati nurani kepada setiap 我 kita. 们每一个人，上帝都给我们良心。 Bagaimana hati nurani itu berbicara kepada kita? 如何良心对我们说话？ Sebab itu firman Tuhan selalu mengatakan, jagalah hati nurani kita. 所以神的话常常说：你要保守你的良心， Jagalah kemurnian hati nurani 要 kita. 常常保守你良心的圣洁。 Saudara, saya ingat peristiwa Ananias dan Safira. 所以弟兄姊妹们，我记得一个关于亚拿尼亚跟撒菲拉的事情， Kisah Rasul pasal yang kelima. 就是在《使徒行传》里面。 Saudara, Ananias Safira itu hati nuraninya tidak digunakan dengan baik. 亚拿尼亚跟撒菲拉，他们没有利用他们的良心， Sehingga saudara mereka menjadi tidak jujur kepada Tuhan. 以至于他们不对神诚实。 Ketika tidak jujur kepada Tuhan, maka Ananias dan Safira bisa tidak jujur kepada sesamanya. 因为他们对上帝已经不诚实，所以他们对别人就不诚实。 Mereka pura-pura mau membawa persembahan untuk Tuhan. 他们假装奉献给神， Seolah-olah itu semua persembahan yang banyak untuk Tuhan. 好像他们所献的都是很多，完全献给神， Dan punya motivasi untuk ditunjukkan kepada semua orang bahwa mereka orang yang mengasihi Tuhan. 并且他有一个动机要表现给四周围的人，他们两个人把一切都献给神。 Saudara, Tuhan tahu hati mereka. 弟兄姊妹们，神知道他们的心， Tuhan tahu mereka tidak jujur. 神知道他们不诚实， Maka Tuhan langsung membuat mereka mati. 所以神就刑罚他们，直到死。 Saudara yang dikasih oleh 弟 Tuhan. 兄姊妹们， Kan itu dalam hal korban penebus salah. 这就是关于赎愆祭。 Tuhan mau orang Israel menjaga kemurnian hati nurani. 上帝要以色列人保守他们良心的圣洁。 Saudara, Perjanjian Baru juga mengingatkan kita. 在新约也告诉我们一件事情： Sebagai orang Kristen, 成为一个基督徒， haruslah engkau menjaga kemurnian hati 应 nurani. 该你要保守你良心的圣洁。 Saudara, mari kita terus dalam kehidupan kita selalu menjaga kemurnian hati nurani. 让我们在我们每日的生活当中，继续不断保守我们的良心，每一次都是圣洁。 Bagaimana caranya? 如何我们保守我们的良心？ Ketua mengapa saudara hidup orang Kristen itu harus selalu berdoa kepada 为 Tuhan? 什么基督徒要常常以神交通祷告？ Harus juga selalu merenungkan firman Tuhan. 要常常想到神的话， Atau dikatakan bersaat teduh setiap hari. 或者每天早上都有自己的晨更。 Artinya apa itu? 意思是什么？ Itu adalah untuk menjaga kemurnian hati nurani kita. 意思要教授保守我们，让我们的良心每一次都是很圣洁。 Istilahnya saudara, kalau saya pribadi 如果我本人有自己的一个名词， selalu merenung di hadapan Tuhan. 常常在神面前默想， Biar Tuhan yang menerangi hati kita. 求神照亮我们的心， Apakah ada kesalahan tertentu dalam hidup 是不是 kita? 在我们的生活里面有一个犯罪的地方？ Kita tanya kepada 我 Tuhan. 们问神。 Bahkan kadangkala ada suara hati nurani bicara. 有时候我们的良心能够对我们说话，
itu pun saya laporkan kepada Tuhan. 那我们的良心所说的，我也告诉我们的神。 Tuhan, suara itu apakah suara dari Tuhan? 神啊，这个声音是不是从你来的？ Ataukah itu suara dari diri saya 这 sendiri? 个声音或者是从我心里面出来的， Ataukah suara itu adalah suara dari keegoisan diri 或 saya 者这个 sendiri? 声音是因为我们的思想自私自利？ Saudara mungkin kalau mau tahu lebih detail, dengarkanlah penjelasan pendeta Stephen Tong mengenai suara hati, suara Roh Kudus, dan suara setan. 弟兄姊妹们，如果你们要更仔细知道，听这个常仲永牧师所说的关于良心、关于魔鬼所说的话、关于圣灵的话， Itu penjelasan yang luar biasa. 这个解释的非常清楚。 Saudara, tetapi kalau hidup kita sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan, 但是如果我们的生活要真正亲近主的话， maka kita akan menjaga kemurnian hati 那么我 nurani. 们要保守我们的良心。 Nah, saudara, kalau kita menjaga kemurnian hati, 如果我们保守我们的良心， maka kita akan kembali kepada firman Tuhan. 那么我们要回到神的话， Jadi tidak ada itu membela diri. 我们不能替自己辩护， Semua kembali kepada firman. 每一件事情都要回到神的话。 Saudara, ada Uskup Agung Canterbury. 有一个天主教教士 Canterbury， Itu Uskup Agung yang ke-101. 他是101个天主教教士， Namanya Donald Cogan. 他的名字叫 Donald Hogan。 Ya, saudara, dia mengatakan hal yang sangat penting 他 sekali. 告诉我们一件重要的事情。 Perjalanan terpanjang dalam hidup kerohaniannya 当我们的一个生活属灵的最长的路程， itu berasal dari kepala turun ke hati. 那就是从我们的头到我们的心。 Apa artinya? 意思是什么？ Yaitu dari pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan, lalu menerangi hatinya. 意思就是说，我们先思想神的话，我们先明白神的话，神的话照亮我们的心， Sehingga kebenaran firman Tuhan itu menyelamatkan dirinya, yaitu kekacauan dalam hatinya. 让神的话要救赎我们，让神的话解决我们心思意念一切的混乱。 Misalnya, 比如说， kalau kita mengerti kebenaran bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, 如果我们明白神从死里复活， maka hati kita akan gembira karena hidup ini bukanlah akhir segalanya, 那么 hidup di dunia. 我们应该是快乐，因为我们在世界上不是最后的生活，以后还有我们的来生。 Itulah saudara artinya kebenaran yang kita pahami dari kepala kita turun ke hati, membuat kita bersyukur kepada Tuhan. 这就是我们头脑所想的神的话进入我们的心，照亮的我们的心，让我们能够感谢主。 Misalnya kalau memang benar keluarga, rumah tangga adalah karunia dari Tuhan, 比如说，我们的家庭是神赐给我们的一个福气， dan kita sadar keluarga kita adalah berkat dari Tuhan. 我们明白我们的家庭是神赐给我们的恩典。 Maka akhirnya turun ke hati membuat kita betul-betul bersyukur untuk keluarga dalam 所 hidup 以我们 kita. 就把我们的家庭，我们进入我们的心里面，我们感谢主，因为神给我们这样美好的家庭， Bahkan menyegarkan emosi kita. 让这个我们的家庭使我们的心情更快乐。 Kebanyakan orang Kristen kan mikirnya, aduh ini masalah terus keluarga. Akhirnya kita hati kita tidak bersuka cita. 都是基督徒常常为了我们的家庭很多烦恼，一直想，心里也越来也伤心。这个我们没有感谢上帝给我们的恩典， Karena kita tidak pernah menggunakan kebenaran yang kita pahami.
因为我们没有利用我们所明白的神给我们的真理。 Bahkan uskup ini mengatakan mengenai hal seks. 所以这个天主教教师也讲到关于性问题。 Seksualitas. Kalau seksualitas itu adalah kesucian yang Tuhan berikan kepada kita. 性问题是一个神最圣洁的给我们， Maka kita akan betul-betul bertanggung jawab dan setia di dalam hati kita. 如果我们能够明白这件事情，那么我们对性的事情，我们要真正忠心负责任。 Sehingga hal seksual itu tidak akan dikompromikan. 所以性问题就不能乱来。 Saudara, uskup ini memahaminya dengan bagus 这 sekali. 个神父他很明白这件事情， Bahwa pengenalan akan firman Tuhan seharusnya mempengaruhi seluruh hatinya dipersembahkan kepada Tuhan. 如果我们明白真正神的话，那么神的话要影响我们整个身体来献给主。 Tapi kalau bisa juga kita tambahkan sedikit. 但是有一件事情我们要再加一些， Kita balik. 我们回转过来， Bagaimana dalam hati kita seharusnya juga mempengaruhi pikiran kita. 我们的心没有影响我们的思想。 Kalau tadi uskup itu mengatakan dari pikiran kita mempengaruhi hati kita. 如果刚才神父说我们的思想影响我们的心， Tapi seharusnya juga yang kedua, dari hati kita seharusnya mempengaruhi cara berpikir kita. 但是第二方面应该是我们的心来影响我们的思想。 Jikalau hati kita sadar Tuhan begitu dalam, Tuhan itu begitu agung, 如果我们的心能够明白，能够觉得上帝的爱在我们很深入，神非常的伟大， maka kita harusnya semakin mau mencoba mempelajari kebenaran firman 那 Tuhan. 么我们如果知道神的伟大，我们要开始学习如何明白神的真理。 Jadi saudara, sehingga dari hati yang berkobar-kobar itu akan memenuhi pengetahuan pikiran rohani kita. 那么我们火热的心要充满我们的思想，想到神的真理。 Itulah pada waktu saya membuat rencana khotbah 1 tahun ini di tahun 2024. 这就是当我刚刚要思想2024年连续的这个讲座。 Saya teringat hampir kira-kira bulan 7 atau bulan 6 tahun lalu. 我想到上一年7月份， Ketika saya memasuki minggu-minggu prapaskah mengenai kematian Tuhan juga. 当我要进入这个复活节的前奏， Di situ hati saya bersuka cita sekali dengan semua pengorbanan Tuhan. 那个时候我心里就非常的喜乐，关于神的牺牲。 Maka saya tergerak pada waktu itu harus berbicara mengenai korban-korban di dalam perjanjian lama. 所以那个时候我就想到，应该这一年讲到关于旧约所说的每一个祭物， Supaya saya betul-betul mengerti bahwa pengorbanan Tuhan itu sesuatu yang tidak sia-sia. 让我能够知道每一个人，神要我们的祭物，每一个祭物不是白白的献给神。 Bahwa pengorbanan Tuhan itu sungguh dilakukan untuk saudara dan 我 saya. 们就知道神的牺牲真正是为我们大家。 Itulah mengapa sudah disinilah saya akhirnya menemukan Tuhan ingin agar saudara dan saya menjaga kemurnian hati 所 nurani 以在这里 kita. 我就觉得，为什么上帝要我们每一个人保守我们心里的良心的圣洁？ Kayak itu surat Ibrani mengatakan itu juga. 在希伯来书也是告诉我们， Jagalah hati nurani kita. 要保守你心。 Paulus sampai berani katakan, aku hidup dengan hati nuraniku. 所以保罗曾经说：“我活是靠我的良心。” Hanya pada waktu itu saya ingat pada waktu itu Paulus ditampar oleh
orang-orang Yahudi yang 那 lain. 时候我记得一些犹太人把保罗嘴巴打一巴掌， Engkau sudah menghina imam besar. 你已经侮辱大祭司。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 弟兄姊妹们， hati nurani itu Tuhan sudah sucikan untuk kita. 良心神已经是他圣洁赐给我们大家。 Karena itu orang Kristen setiap hari harus menjaga kemurnian hati nurani. 所以每个基督徒每一天都要保守你心里的良心。 Yang kedua, 第二， menjaga kemurnian relasi sosial, relasi dengan sesama. 你要保守你每一个人这个交通彼此交通的圣洁。 Saudara, Tuhan mau semua umat Tuhan saling menghargai. 神要我们每一个人都要彼此尊敬， Semuanya dapat dipercaya dalam menjalin hubungan sesama. 每一个人的交通都彼此有信用， Termasuk dalam hal harta benda. 包括在这个钱财方面， Menjaga kejujuran. 要保守你诚实。 Saudara, kalau kita tadi membaca Imamat pasal 5 dan pasal 6. 如果我们看刚才利未记第5章、第6章， Sampai saudara, kamu tidak boleh memeras. Kalau kamu menemui barang milik sesamamu, kamu juga harus kembalikan. Jangan pernah mengingininya. 在那里说你不可以勒索，你也遇见别人的东西，应该回转回拥有的人。 Saudara, inilah artinya menjaga kemurnian relasi antar sesama. 这就是要保守我们每一个人彼此交通的这个圣洁。 Kita juga harus menghargai sesama kita. 我们要彼此尊敬。 Saya di sini ingat peristiwa di dalam Injil. 我觉得有一件事情在圣经里面， Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di satu tempat. 当主耶稣走在某一个这个地方的时候， Ada orang-orang berbondong-bondong mau melihat Yesus. 很多人要看耶稣， Tapi ada satu orang yang mungkin karena sangat pendek, saudara, dia takut nanti tidak bisa lihat Yesus, dia naik ke atas 有 pohon. 一个人因为他个子很矮，所以他就爬到树上看耶稣。 Saudara tahu namanya kan? 你们知道他的名字呢？ Sakius. 撒该， Dia naik ke atas pohon. 他爬到树上， Dia pengen lihat 他 Yesus. 很想看到耶稣。 Dan Yesus melihat Sakius. 耶稣看见撒该， Sakius, turunlah. 他说：“撒该，你下来， Aku ingin mampir ke rumahmu. 我要进到你的家。” Sakius itu pemungut cukai. 撒该是一个税吏长， Pemungut cukai itu sudah pekerjaan yang sangat dibenci oleh kebanyakan 税 orang 吏长 Yahudi. 人人都痛恨这个税吏的工作， Karena pemungut cukai itu sering memeras orang lain. 因为税吏长他常常勒索别人。 Ketika Sakius bertobat, 当撒该悔改的时候， Tuhan katakan di dalam rumah ini terjadi keselamatan. 神说，在你的家有救恩的来临。 Saudara, sampai Sakius mengucapkan satu perkataan. 撒该说了一句话。 Tuhan, jikalau aku telah melakukan sesuatu yang memeras sesamaku, 神啊，如果我已经做了某一件勒索别人的事情， aku akan kembalikan 4 kali lipat. 我要还他4倍。 Saudara, ini mau mengembalikan 4 kali lipat. 弟兄姊妹们，他要还那些穷人4倍。 Berarti Sakius itu kalau betul ada memeras kembalikan 4 kali lipat, dia bangkrut, saudara. 其实，如果真正他把他这些财物还给人4倍，他应该是倒闭。 Tapi saudara, saya tidak melihat kepada bangkrutnya Sakius. 但是我不谈到关于撒该的倒闭， Tapi pada waktu Sakius itu diselamatkan, 但撒该得着救恩的时候， pada waktu Yesus katakan di dalam rumah ini terjadi keselamatan, 所以当主耶稣说，在这个家里要变成了一个神的家，这个家神要祝福他，
disitulah terjadi Sakyus betul-betul dimurnikan, disucikan oleh Tuhan. 当主耶稣说今天救恩要到你的家，那个时候神就把撒该变成圣洁， Sakyus langsung sadar. 撒该就直接明白悔悟， Sakyus berani mempertaruhkan kemurnian hubungannya dengan sesama. 撒该就完全很这个坦然无惧跟朋友们来往。 Saudara, korban penghapus salah ini sebetulnya bagian dari penjabaran hukum Taurat. 数前记是讲到关于律法的事情， Yaitu hukum yang ke-8 sampai hukum yang ke-10. 那就是第8并且第10的条律。 Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. 你不要偷盗，你不要撒谎，你不要贪恋别人的东西。 Saudara, karena itulah berkenaan dengan pemerasan juga. 所以里面也是包括勒索， Bahkan juga perampasan. 也是关于抢劫。 Mengenai ini saya ingat peristiwa di perjanjian lama. 这件事情我这个记得起就业的事情， Ada seorang raja yaitu bernama Ahab. 有一个王叫做亚哈， Istana Ahab itu dia lihat-lihat di samping tanah sekeliling istana. 亚哈走了他的这个皇宫，在皇宫的四周围他看了， Wah, dia lihat kebun anggur Nabot. 那么他看见一个葡萄园，这个葡萄园是拿伯的葡萄园。 Wah, kebun anggur Nabot ini juga kebun anggur yang subur. 那么拿伯这个葡萄园是非常的肥沃， Maka Raja Ahab pengen mendapatkan kebun 亚 anggur 哈 itu. 就很喜欢拿这个葡萄园， Apalagi cuma sebelahan dengan istana. 并且他觉得这个葡萄园刚好是他的邻居，他的隔壁。 Sebetulnya Ahab itu sedikit oke juga loh. 其实亚哈也是觉得可以， Maksudnya dia ingin, akhirnya dia bicara sama Nabot, aku mau beli kebun anggurmu. 亚哈就告诉拿伯说：“我要卖下来你的葡萄园。” Wah, saudara, kalau dalam hal ekonomi, hukum dagang, ini orang perlu, raja lagi sangat perlu, dia dekat istana sebelahan, harga harus mahal, betul kan? 如果生意来谈，又是隔壁，又是有钱人，这个生意就很好做， Wah, itu harga bisa berlipat-lipat. 价 saudara. 钱应该是很涨得比 Apalagi 较高。 yang minta kan seorang raja lagi. 还有是一个皇帝要买下来葡萄园， Sebelahnya istana lagi. 在这个皇宫的隔壁。 Tapi Nabot tidak mau. 但是拿伯他不要， Nabot bukan orang mata duitan. 拿伯不是一个谈钱的人。 Mungkin bagi para ekonom Nabot itu orang goblok, paling goblok sedunia mungkin. 可能别人说拿伯是世界上最笨的人。 Saya ngomong itu maaf sudah mungkin kedengaran kasar, tapi ya mungkin juga sesuai dengan pikiran ekonom-ekonom, ya memang sangat bodoh 但 bukan? 是如果看经纪人来说，这些拿伯是一个最笨的人。 Tapi Nabot itu bukan orang sembarangan. 但是拿伯不是一个简单的人， Dia sedang menjaga warisan dari Tuhan. 拿伯正在保守神的这个产业。 Perintah Tuhan di dalam hukum Taurat, semua warisan tidak boleh dijual. 在上帝的规矩里面，神的产业不能随便卖掉。 Semua orang Israel yang sudah punya warisan di tanah perjanjian tidak boleh dijual. 每个以色列人，如果他有一个上帝给他的产业，不能随便卖掉。 Kalau ada orang Israel karena kekurangan ekonomi lalu dia menggadaikan. 可能有一些以色列人因为需要钱，他就把这个他的东西当掉， Bukan dijual, digadaikan. 不是卖掉，乃是当掉。 Maka sudah ada perintah Tuhan, tahun Yobel, tahun pembebasan.
所以神就命令在约伯的这个节期，那一是释放他们的债务。 Sehingga tanah warisan yang sudah digadaikan itu harus dikembalikan murni gratis di tahun ke-50. 那么这些产业就应当按照这个规矩完全交换了， Itu perintah Tuhan. 这是神的命令。 Jadi Nabot itu bukan orang yang mata duitan, pengen duit banyak, bukan. 所以那不是一个谈钱的人。 Ya. Nah, saudara, Ahab ini akhirnya kesel. 那么最后这个亚哈就他非常生气， Dia seorang raja. 他是一个皇帝， Keinginannya tidak dipenuhi. 如果他要的没有人给他， Padahal dia kan juga mau bayar. 他也是要还。 Kan semuanya kelihatan cengli, 每 saudara. 一件事情都是很不正理的， Tapi Nabot tidak mau. 但是那不要把 Karena 葡 ini 萄园卖 warisan, 掉， ini tanahnya, perintah Tuhan, tidak 因 boleh 为 dijual. 因为那不说这是上帝的命令，不能卖掉。 Akhirnya istrinya Ahab, 所以亚哈有一个太太，她一个皇后 Isabel. 耶西别， Ya, ini istri yang celaka sekali ini. 也是一个不大好的这个王后。 Kenapa kamu kok sedih begitu? 她问亚哈，为什么你难 Kamu 过？ raja lagi. 你是一个皇帝， Kenapa? Nabot ya? 为什么是那不的事情 Ya 吗？ karena Ahab lapor. Nabot itu saya padahal mau beli loh. 他告诉这个耶西别，我要卖下来，那亚伯不给， Gak dikasih. 没有给他。 Oke, sebentar lagi. Aku yang urus. 那么耶西别说，我来谈。 Akhirnya sudah Isabel pakai saksi dusta dan akhirnya Nabot dilempari batu mati. 所以耶西别就这个诽谤这个亚哈，把他打死。 Nih kebun anggurnya kamu bisa pakai. 那么耶西别就把这个葡萄园拿给亚哈王，这个葡萄园给你了。 Ahab senang sekali. Sekarang kalau kerja kebun anggur deket sebelah rumah, 那么亚 sebelah 哈很 istana. 快乐，因为葡萄园在隔壁。 Tapi Tuhan lihat semua perbuatan 但是你 itu. 的所做的一切，上帝都看到。 Saya tadi ngomong Isabel itu istri yang celaka 我 sekali. 刚才说这个耶西别是一个不好的太太， Karena Isabel itu yang telah membuat Israel menyembah Baal. 耶西别把以色列人归转拜偶像， Bahkan memelihara imam-imam Baal, nabi-nabi Baal palsu. 并且养了那些这个 Nabi-nabi Baal. Iya. 巴尔的这个先知们。 Saudara, akhirnya Tuhan berbicara keras kepada Ahab dan bahkan Isabel dihukum. Nanti mayatnya akan dijilat, darahnya akan dijilat oleh anjing. 所以上帝就责骂亚哈跟耶西别，以后你们死的时候，你们的肉、你们的血由狗来吃掉。 Saudara, korban penebus salah itu adalah aturan yang betul-betul bagus sekali. 赎全祭是一个很好的一个条律， Menjaga kemurnian hati nurani. 保守你的心圣洁。 Dan yang kedua, menjaga kemurnian hubungan sosial antar sesama. 第二，保守我们彼此的这个交通。 Saudara, bukankah hubungan antar sesama sering mengalami masalah? 我们常常彼此都有一些事情， Mungkin kita beda karakter, 可能我们有不同的这个性格， kita mungkin beda status sosial, 可能我们有不同社会地位， kita mungkin beda pendidikan, 可能我们不同的教育， kita beda latar belakang pendidikan, maksudnya pendidikan keluarga. 我们有不同家庭的背景， Saudara, kita berbeda, 我们有不同， tetapi perbedaan itu seharusnya tidak membuat hubungan sosial, hubungan antar sesama menjadi rusak.
但是不同的方面不能破坏我们的友谊。 Bangsa Israel padahal sama-sama dari keturunan Yakub, 以色列人都是雅各的后代， walaupun dari istri yang berbeda ya. 虽然有不同的太太， Karena Yakub akhirnya ada 4 boleh kata, ada 2 istri dan 2 gundik. 雅各有两个妻子，有2个妾。 Dari 4 perempuan itu akhirnya menghasilkan 12 suku bangsa. 4个女人当中，她有12个孩子， Macam-macam. 都有不同的这个分别。 Tapi Tuhan ingin agar mereka menjaga hubungan antar sesama. 但是上帝要他们有好的来往， Dimulai dari kemurnian hati nurani. 从我们心中的圣洁， Baru kemudian bisa menjaga kemurnian hubungan antar sesama. 才能够保守我们彼此的交通。 Saudara, kalau saudara dan saya sedang bermasalah dengan rekan yang lain, 弟兄姊妹们，如果我们有跟我们其他弟兄姊妹们有合不来， bukankah yang sering terjadi kita seringkali membenarkan diri sendiri 我 dulu? 们就觉得我们最对， Ya kan? 是不是这样？ Yang lain salah. 别人错， Bahkan dalam keluarga, 在家庭也是这样， suami istri juga gitu. 丈夫妻子也有同样的事情。 Suaminya lain istri, istrinya lain suami. 丈夫责怪太太，太太责怪老公， Mertua nyalain menantu, menantu menyalahkan mertua. 岳父岳母责怪媳妇，媳妇责怪岳父岳母， Nggak beres-beres. 完全没有解决的方法。 Karena apa? 为什么？ Karena tidak ada kemurnian. 因为没有很纯粹的这 Yang 个 ada 来往， keegoisan. 有的是自私， Aku yang menang. 我应该是对的， Aku yang benar. 我应该是对的， Yang lain salah. 别人错， Yang lain harusnya minta maaf. 别人要求原谅， Tapi dirinya tidak pernah mengatakan dirinya yang salah. Nggak pernah. 但是自己说没有说自己错。 Nah kalau begitu sudah tidak akan beres-beres. 啊，这样的事情就不能解决。 Kayak Isabel. 好像耶西别， Dia berpikir dia ratu. 耶西别觉得她是皇后， Masa suaminya raja ini dihina sama Nabot? 我的老公是皇帝，为什么人家 Mungkin 要 pakai 侮辱？ alasan ekonomi. 可能经济问题， Lu kan juga mau bayar, 我们也是要还钱， bukan mau ngambil. 不是要拿。 Tapi alasan itu semua melanggar firman Tuhan. 但是这些事情都是违反神的话。 Akhirnya Isabel, kalau gitu aku rampas saja. 那么耶西别就说：“我抢过来， Pakai saksi dusta lagi. 我用这个假证人， Itu jahatnya luar 这 biasa. 是非常的恶毒。 Itu dalam permasalahan hubungan sesama. 这是我们彼此的来往。 Kalau kita berdusta, 如果我们说谎， suatu kejadian kita putar balik, 一件事情我们倒转过来， itu sama dengan saksi dusta. 这是一个假见证， Itu jahat di hadapan 这 Tuhan. 是很坏。 Karena itu Isabel Tuhan hukum. 所以耶西别上帝执法 Nggak main-main. 不是很简单。 Kan itu saudara, supaya kita bisa mengerti, kita sudah tidak perlu korban penebus salah. 如果我们明白，我们就不需要这个赎全祭， Karena semua sudah dikerjakan oleh Yesus 因为耶 Kristus. 稣已经代替我们做了。 Tapi dari korban penebus salah itu cuma 2 perintah ini saudara harus tahu. 但是赎全祭有2件事情，你们要记得： 1, jaga kemurnian hati 保 nurani. 守你心成为圣洁， Terus minta Tuhan murnikan hati kita. 继续求神使我们得着圣洁， Kedua, Dia. jaga kemurnian hubungan sesama. 保守我们彼此的来往。 Kalau hati nuraninya sudah murni, 如果我们良心已经圣洁， maka hubungan sosialnya jadi baik. 我们彼此来往有更好的这个来往。 Contohnya Daud. 还有这个大卫， Daud sudah dengan sengaja membunuh Uria.
乌利亚是大卫故意的把他杀掉。 Sebelumnya Daud sudah berzinah dengan Batsheba, istri dari Uria. 乌利亚这个大卫首先已经跟这个别是巴行淫。 Nah, waktu itu Daud tidak menjaga kemurnian hati. 那个时候大卫没有保守他的圣洁， Dia mau menutupi suara hati nurani yang 他要 bicara. 遮盖他良心的声音， Dia tidak ingat kepada Tuhan dan firman Tuhan. 他没有记得神的话， Bahkan dia membunuh Uria, suami dari. 把乌利亚杀掉。 Akhirnya Tuhan tegur 最后 lewat Nabi Nathan. 最后神借着这个先知拿单，指责他。 Daud bukannya ngomong, kamu siapa? Saya raja, bunuh kau. Tidak, saudara. 大卫没有替自己争论，替自己辩护， Dia langsung sadar. 但是他明白自己， Dia langsung sadar. 他知道 Beda dengan Raja Saul. 跟扫罗不一样。 Tolong jaga kehormatan saya di depan banyak rakyat Israel. 你要帮助保守我的尊严， Dia tidak mau menerima teguran dari 他 Tuhan. 不要接受指责。 Saya harapkan lewat khotbah hari ini, 接着今天的道理， semua kita ditegur oleh Tuhan. 每个人都受到指责， Termasuk saya. 包括我。 Apakah kita semua sudah menjaga kemurnian hati nurani kita? 是不是我们每一个人已经保守我们的良心， Dan jaga kemurnian hubungan antar sesama. 保守我们每一个人彼此的友谊？ Karena itulah saudara, lukisan yang pernah dilukis oleh seorang bernama Norman Rockwell. Norman Rockwell 曾经有一个很美好的图画， Tahun 1943. 1943年 Freedom from want. ，Freedom from War。 Bebas dari keinginan. 那么我们要脱离一切我们的私意。 Itu berkenaan dengan lukisan tentang apa saudara? Perjamuan makan pada waktu Thanksgiving salah 这是 satunya. 一幅很好的图画，在感恩节的时候，大家一起宴会。 Tapi sekarang saudara, orang-orang di Amerika sudah tidak sedikit sekali yang mengerti memahami hubungan antar sesama. 但是在美国，很少人明白关于彼此的友谊。 Tidak bisa lagi antar sesama membicarakan hal-hal yang urgen, yang penting, apalagi berkenaan dengan firman Tuhan. 我们就彼此不能解决一些重要的事情，尤其是关于神的话。 Saudara, padahal hubungan antar sesama itu baik sekali. 其实彼此的交通是非常重要。 Tuhan ingin agar umat Israel menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. 神要以色列人成为整个世界的见证人， Begitu pula dengan kita orang Kristen. 我们每个基督徒也如此。 Tuhan ingin gereja menjadi pelita bagi dunia ini. 神要我们成为世界的一盏灯。 Saudara, bagaimana kita menjaga itu semua? 我们如何保守这件事情？ Mari kita 我 berdoa. 们祷告， Berkatilah firman-Mu ya Bapa. 求你祝福你的话。 Korban penebus salah mengajar kami menjaga kemurnian hati dan menjaga kemurnian hubungan sesama. 数千记教导我们保守我们的良心，保守我们人与人之间的友谊。 Tolonglah kami Bapa sebagai gereja, 求你帮助我们身为你的教会， supaya kami bisa menjaga itu semua. 让我们能够保守这一件事情。 Dan gerejamu menjadi salah satu gereja yang menjadi terang bagi orang sekeliling kami. 让我们的教会成为其中一盏灯，照亮我们四周围的人。 Berkati ya Bapa. 祝福我们， Dalam nama Tuhan Yesus kami 靠 berdoa. 耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。